Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi di Garasi TV bagi siaran 31 hari bulan Januari 2021, hari yang terakhir bagi minggu yang ke bulan yang ketujuh. Ini adalah bulan ketujuh Garasi beroperasi dan kebetulan hari ini adalah 31 hari bulan Januari. Juga bagi hari minggu terakhir kerana Garasi akan bercuti besok hari Senin. Bagi mereka yang menjadi warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, selamat menyambut hari wilayah besok. Cuti yang pada saya mungkin tak begitu diraikan berbanding cuti-cuti yang kita raikan pada bulan Disember, kerana keadaan bulan Januari kita dalam PKP. Dan kita menanti paling tidak pun lusa pada hari Selasa untuk mendengar pengumuman kerajaan mengenai apakah PKP penuh ini akan berakhir pada 4 Februari depan atau disambung dengan PKP bersyarat. Seperti mana yang saudara selalu dengar dalam perbincangan saya selalu memberi saran bahawa berdasarkan pada opinion editorial saya, bahawa PKP penuh tidak akan dilaksanakan. Hanya akan dengan PKP bersyarat, cuma kita menanti syarat-syarat yang lebih ketat dan kita meneruskan apa yang telah pun dicoba pada PKP penuh ni dalam sektor perubatan yang sangat kritikal. Petang saya dah sentuh panjang. Hari ini kita menerima 5,200 angka pesakit baru, yang ketiga tertinggi, dan kali ketiga juga kita melepasi angka 5,200. Tapi kita juga mencipta beberapa positif, kerana hari ini angka pulih adalah 4,800 orang. Berarti hanya ada margin 400 orang ya, antara yang disahkan positif dan disahkan bebas. Kita masih ada 43,000 orang yang kini ditahan sebagai pesakit aktif daripada jumlah keseluruhan hampir 208,000 atau mungkin dah 210,000 tuan-tuan. Dengan angka pulih mencapai 160 lebih, berarti kadar kepulihan di Malaysia masih kekal 77%. Lebih tinggi daripada kadar kepulihan global, iaitu 73%, tapi jauh lebih rendah daripada kadar kepulihan di Indonesia yang mencapai 83%. Bagaimanapun kita bersyukur tuan-tuan, berbanding dengan julat kematian di Indonesia dengan 1,30,000 kes, Indonesia mencapai angka kematian lebih 30,000 orang. Di Manila, di Filipina, dengan 530,000 kes, mereka menerima hampir 11,000 kematian. Thailand walaupun rendah, tetapi memiliki juga angka kematian yang tinggi. Saya rasa tak panjang untuk saya bercakap hari ini tentang tu. Kita akan share je beberapa benda yang saya rasa menjadi isu rakyat. Saya terpaksa reverse ni supaya gambar yang saya keratan media yang saya bualkan dengan saudara sync dengan keratan media yang dipaparkan oleh Mahfuz. Pertama, tersentuh bila kita baca mengenai PKP 2.0 ni menekan keluarga bantu salur makanan ni. Berarti saya boleh bagi tahu pada saudara bahawa ramai orang yang tak dapat menyediakan makanan di atas meja makan. Saya yakin begitu, saya rasa ramai yang ada dalam ni pun boleh share je. Untuk memberi tanda untuk admin tengok berapa banyak kes kelaparan yang saudara telah lihat di kawasan saudara. Kalau saya tuan-tuan, di sini memang susah lah. Yang ada ni semua pak orang kaya ni. Di kawasan KL Traders ni, Blok A dan Blok B dan Blok C ni, kebanyakannya adalah orang yang berpendapatan M40 tetapi kategori 8,000 ke atas dan T20 yang tinggal sini. Susah kita nak nampak kelaparan. Restoran-restoran Malaysia ni semua makanan mewah tuan-tuan. Tapi kalau saya balik ke Ceras, saya akan balik malam ni. Kalau besok saya tinjau daripada anak-anak saya, kerana anak-anak saya ramai rakan-rakan sekolah yang tinggal di PPR Penara tu, tempat Man Black Antique tu, di PPR Sri Pulau Pinang, di PPR Sri Johor, Sri Melaka, Sri Labuan, Sri Kota, yang berada dalam kawasan sekitar Bandar Tun Razak tu tuan-tuan. Saya yakin bahawa ramai orang yang menjadi AJK Masjid ataupun menjadi JKK atau menjadi ketua blok tuan-tuan akan menerima banyak aduan isi rumah yang kehilangan beras dan ikan masin mereka tak mampu sediakan tu. Saya rasa tuan-tuan pun telah mendengar cerita ni hampir menjadi cerita biasa, tapi jangan anggap cerita biasa tuan-tuan. Kelaparan masih adalah satu perkara yang luar biasa.
Jadi bantu je mana yang ada. Macam saya kata, kalau saudara rasa RM10 itu besar, tapi RM2 adalah harga sebuku roti. RM2 cukup untuk membolehkan anak yang lapar mendapat roti. Saya betul-betul marah tuan-tuan bila seorang wanita mengadu di surat khabar di dalam page Facebook. Saya terkejut betul lah. Saya baca story tu full tuan-tuan. Dia bagi tahu kata anak dia terpaksa minum teh kerana kemiskinan. Dan dia merayu pada orang ramai untuk dapat susu formula. Jadi satu orang hentam perempuan ni kata, kami kecil-kecil minum susu tetek mak kami tak ada, kami mati. Dia mencela wanita tersebut seolah-olah meminta bantuan di Facebook adalah sesuatu perkara yang memalukan. Dan saya terkejut tuan-tuan, ada 458 pula like dekat komen dia tu. Seolah-olah bersetuju bahawa wanita tersebut tak sepatutnya merayu kerana bagi dia minum susu badan. Saya masa tu saya lihat betapa rendahnya moral orang tu. Dan betapa rendahnya orang yang menambah-nambah komen tu. Dan saya nampak kata tuan-tuan, tak ada orang tuan-tuan suka-suka nak jadi macam Muhammad Firdaus Mahathir ni yang masuk dalam Facebook kita jadi scammer. Tapi ada orang yang minta bantuan kerana anak dia tak boleh makan. Jadi satu orang ni provoke. Dia bagi tahu zaman dia dulu mak dia bagi minum susu badan apa semua, keluarga dia juga miskin, tak ada pun, hidup je semua. Lepas tu saya paling terkejut, itulah komen yang mendapat 458 like. Dan penuh dalam komen tu mendapat reply lagi, seolah-olah semua orang membentuk tentera troll untuk mencela wanita ni kerana dia merayu susu formula. Dia pun tak ada akaun tuan-tuan. Orang siarkan story tu, mengatakan bantulah wanita ni mendapatkan susu formula. Jadi kadang-kadang ada part-part yang saya rendah tengok dan saya rasa begitu teruk moral orang-orang kita, terutama haters di Facebook ni. Walaupun ramai saya fikir kata sebenarnya tuan-tuan yang positifnya, saya tahu orang yang berada yang mempromosi kerja-kerja aman ni ramai. Tapi kita kena ingat tuan-tuan jangan terjebak dan jangan terlibat dalam hal-hal menghina dan mencela kelaparan orang lain. Kalau kita tak dapat bantu tuan-tuan, kita tak dapat jadi penawar, janganlah jadi racun. Berdiamlah diri apabila kita tak tahu untuk mengatakan yang baik itu apa. Kerana berdiam diri itu adalah lebih baik daripada menjadi orang yang bercakap tetapi jelas kebodohannya itu dah tak bakal. Berarti saudara, ada satu masa saudara, manusia dan haiwan apabila berdiri pada cermin, dia kelihatan berbeza kerana manusia dan haiwan adalah berbeza. Ada masanya tuan-tuan, manusia dan haiwan akan berbeza kalau melihat bayang-bayang dalam air, kerana manusia dan haiwan dilahirkan berbeza. Tetapi ada masa saudara, akal manusia dan haiwan tiada bezanya. Apabila saudara keluarkan kenyataan macam saya jumpa di Facebook, saya malas nak share kat sini kerana nanti mencemarkan, tapi saya ambil aja jadi pengajaran. Kalau kita tak ada apa-apa, tak payahlah kita komen. Kedua adalah tak perlu caletan untuk masuk ke kawasan kondominium, kata pengurusan kondo. Kerana ini pun saya rasa agak pelik juga, kerana MKN berada dalam keadaan flip-flop, Menteri Keselamatan berada dalam keadaan flip-flop. Kalau kita nak laksanakan, dasar laksana je saudara. Jadi kalau kita kata tak. Sebab nanti kalau kita laksanakan di kondo, dia akan membabitkan juga pada pengurusan rumah-rumah PPR. Kalau kerajaan nak menanggungnya tak jadi masalah. Kerana ini adalah alternatif, maka kerajaan membiarkannya seperti berlaku kerana dia bukan menggunakan kos kerajaan. Tapi akhirnya orang akan memberontak dengan mengatakan apa kesan apabila orang kaya berikan pemaksaan swap. Sedangkan kita ada 43,000 pintu rumah PPR di Kuala Lumpur. Ini saya tahu tuan-tuan sebab saya membentangkan krisis kemiskinan di Kuala Lumpur dalam seminar basmi kemiskinan Kuala Lumpur 2019. 43,000 isi rumah PPR yang berada di Kuala Lumpur. Dan apakah mereka ini kemudiannya akan disuap pula, walaupun kita dah tahu bahawa suap sekarang telah boleh menurun pada angka RM15 dia untuk tujuan test. Tapi ketika orang tak ada makan dan tak ada minum ni tuan-tuan, RM15 adalah wang yang sangat besar. So ini adalah krisis yang menggambarkan flip-flop kerajaan. Saya rasa walaupun tak banyak kesilapan dilakukan oleh Menteri Keselamatan dan dia menjalankan tugas dengan baik, Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi saya fikir dalam isu pengurusan kondo, sepatutnya ada keputusan firm dibuat. Kalau nak buat je, kerana dengan menganggap orang tinggal di kondominium adalah orang yang berada, dan minta saja buat. Kalau tidak, katakan tidak. Dan sekarang menjadikan berbeza kerana Persatuan Penduduk Kondominium membantah test ni kerana dia tidak digazetkan, jadi kenapa dia perlu dipaksakan ke atas mereka. Yang ketiga, untuk pengetahuan saudara, ini perkara yang menarik untuk bahagian ketiga ni yang dia tengah cek, kini wajib pakai topeng.
Satu benda yang kita perlu bangga dengan kita, tuan-tuan, kerana kita dah lama daripada mula kita laksanakan PKP, pakai topeng ataupun penutup muka ni kita dah amalkan. Di Amerika, tuan-tuan, baru semalam dikuatkuasakan memakai penutup muka. Setelah COVID-19 membunuh 28 juta rakyat, setelah COVID-19 menjangkiti 28 juta rakyat Amerika dan membunuh hampir 420,000 orang, baru hari semalam Amerika menguatkuasakan penutup muka perlu dipakai. Dan saya jelaskan kepada saudara, dalam COVID-19 ni, negara-negara yang mempunyai civic ataupun civilization yang tinggi yang sebenarnya paling tidak berdisiplin. Sebab itu saudara tengok dalam 2-3 hari ini, kalau saudara buka CNN, kita akan melihat banyak demonstrasi berlaku di Eropah. Demonstrasi yang paling besar sekarang telah berlaku di New Zealand, di Holland, dalam bahasa Malaysia, Belanda. Saya selalu ingat Netherlands, Belanda. Bagaimana 23,000 orang keluar merusuh malam tadi, walaupun penganjur mengatakan 150,000 orang yang keluar di bandar-bandar di seluruh Netherlands membuat rusuhan kerana membantah PKP, dia ada lockdown dia. Mereka bantah, dan Perancis bermula semalam juga berlaku rusuhan di mana kumpulan jaket kuning ataupun kumpulan vest kuning ni keluar semula. Kalau dulu mereka protes kerana pendapatan gaji rendah, kali ini kumpulan vest kuning keluar lagi sekali, dan kumpulan vest kuning ni terkenal dengan protes yang penuh dengan keganasan, tuan. Mereka keluar dan memulakan protes apabila Perancis juga melancarkan lockdown ketat di beberapa bandaraya utama yang Perancis kenal pasti sebagai kawasan wabak berisiko tinggi. Itu yang saya puji orang Malaysia, tuan-tuan, walaupun apa dalam juga keadaan kita naikkan statement apa kita marah, tuan-tuan, kita bukanlah orang yang keluar ke jalan raya dan memberontak dan menganjurkan rusuhan, walaupun orang selalu memandang Malaysia adalah mentaliti kelas 3, tuan-tuan. Kerana orang masih lagi suka buang sampah daripada tingkap kereta, orang meludah merata-rata. Orang masih lagi membawa anjing dan membawa kucing naik LRT, tapi kita tidak seburuk negara-negara maju, tuan-tuan, yang tak boleh disivikkan langsung dalam kes ni. Dan ini saya beritahu pada saudara, Amerika baru menguatkuasakan semalam penutup muka setelah kerajaan Pak Biden naik ni. Jadi itu yang baru mereka laksanakan. Kemudian keadaan di Pasar Borong juga, ramai orang tak mau pergi ke Pasar Borong kerana wajib buat ujian COVID-19. Jadi pelanggan yang nak ke Pasar Borong yang tidak mempunyai dokumentasi bebas COVID-19 tak dibenarkan ke Pasar Borong. Jadi ini salah satu lagi yang menjejaskan bukan sahaja pembeli tapi peniaga di Pasar Borong. Kemudian kenaikan kompaun ni, ini pun kita kena fikir sama ada masalah kita adalah masalah betul-betul SOP ataupun masalah sebenarnya ketidakkebersanan pelaksanaan dasarnya. Kerana kalau kita tahu sekarang, tuan-tuan, 570 lebih kompaun dikeluarkan setiap hari kepada orang yang berada di jalanan, sedangkan yang menyumbang angka yang tertinggi dalam jangkitan ini adalah sektor penghilangan dan pembinaan. Kita pun tak faham bagaimana paling banyak langkah kompaun dikenakan adalah kepada orang awam kerana bimbangkan jangkitan sporadik. Sedangkan tapak-tapak pembinaan langsung tidak dikompaunkan, tetapi apabila kerajaan swap, kerajaan lancar gazetkan mereka sebagai kawasan kluster, pekerja-pekerja diberi rawatan. Ini pun saya rasa tak sesuai tu, sebab angka yang melonjak adalah angka kerana kerajaan masih lagi mengizinkan 5 sektor, iaitu pembinaan, penghilangan, pembuatan, ni 3 bahagian yang mengumpulkan orang ramai dalam sektor pekerjaan berkumpul adalah penyumbang utama COVID-19. Dan kalau kompaun dinaikkan, tuan-tuan, yang akan kena adalah individu-individu yang kemudiannya kita dakwa di atas kurang penjarakan sosial dan kemudian di atas kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang tuan-tuan pun tahu. Saya pun ada kes, tuan-tuan, yang saya baca dan agak mengejutkan apabila seorang wanita sampai saja di depan pintu premis dia nak mengeluarkan bayi dia untuk masuk dalam premis dan dia tak pakai penutup muka dan dia disaman 1,000. Jadi kata wanita itu dia berseorangan dan premis tu dengan kereta dia hanya jaraknya tak sampai 5 meter pun, dia parking betul-betul depan. Dan tidak ada pertimbangankah kerana pada waktu itu dia nak mengambil anak dia keluar daripada kereta dan masuk dalam premis. Jadi kalaulah keadaan saman ni, tuan-tuan, dikeluarkan dalam keadaan sangat shaking kerana saman polis lebih rigid daripada saman KKM, bererti ramai orang lepas ni akan menjadi teraniaya dengan saman. Kalaulah dinaikkan 1,000 jadi 2,000, tuan-tuan, dia tak akan mengatasi masalah kerana sektor yang disumbangkan oleh jangkitan sporadik masih lagi kecil berbanding beban negara yang sebenarnya adalah kerana bagaimana kerajaan nak mengawal selia sektor pembinaan, pembuatan dan penghilangan yang dibenarkan beroperasi sempena PKP ni bagi membolehkan ekonomi berjalan, tapi sektor ni yang menyumbang paling banyak. Jadi apakah orang yang hanya disyaki akan menyebarkan kuman akan didenda berbanding sektor penghilangan yang telah disahkan pun mempunyai kluster yang sangat besar dengan jangkitan
akhirnya hanya akan digazetkan sebagai kluster tetapi tidak menerima apa-apa saman dan apa-apa denda. Jadi jangan buat orang ramai marah dengan perkara-perkara yang kita cuba membaiki labu, tetapi tikus membaiki labu. Itu kita cuba membesarkan perkara yang kecil, iaitu tentang meng-SOP dan mendisiplinkan orang ramai. Tetapi pada masa yang sama, tuan-tuan, kita tahu bahawa kerana kita melonggarkan dasar PKP penuh ini dengan memberikan sektor penghilangan pembuatan dan juga tapak pembinaan beroperasi untuk melancarkan pertumbuhan ekonomi, mereka yang menyumbang. Jadi tak adil tu, tuan-tuan. Kalau orang ramai menjadi mangsa di bawah undang-undang baru yang meningkatkan denda, tetapi tapak-tapak pembinaan yang kalau kita pergi berarti mereka patut didenda juga kerana di situlah wabak berkembang. Tetapi pemaju-pemaju kapitalis dan juga pemilik-pemilik kilang kapitalis tidak mendapat apa-apa denda, tuan-tuan, apabila kes dikenakan pasti positif. Malah kerajaan menanggung pula kos isolasi bagi memastikan kluster dan pemutusan rantaian dapat dibuat tapak-tapak pembinaan dan di kilang-kilang. Ini bahagian yang saya tak berapa setuju ni. Terima kasih pada 62 sukarelawan. Sepatutnya 3,000 saya pun mencuba nasib, tuan-tuan, untuk mendapat jadi sukarelawan untuk mencuba COVID daripada China ni, tapi tak dapat. Bila saya call dan dapat, telah diberitahu bahawa untuk kota Sungai Buloh telah pun penuh. 62 sukarelawan kumpulan pertama daripada 3,000 sukarelawan seluruh negara akan memulakan telah memulakan kempen vaksin untuk mendapatkan vaksin daripada China ni, iaitu CoronaVac. Ini daripada Akademi Perubatan Cina. Jadi 62 orang pertama ni penting kerana mereka yang kemudiannya akan memberi gambaran bagaimana kita nak mengawal vaksin nanti. Sekiranya berlaku alergik, sekiranya berlaku kesan-kesan negatif pasca suntikan, kita telah pun bersedia. Kerana saudara tahu semalam kerajaan telah membuat percubaan menghantar latihan untuk menghantar vaksin di bawah suhu 70 darjah daripada Kuala Lumpur ke Belaga di Sarawak Berjaya, di mana bila sampai suhu tak jatuh, standard operation procedure berjaya. Ini adalah percubaan yang penting untuk kita melihat pula. Kita tengok sekarang ni bawah tu adalah Hospital Bintulu, adalah lokasi kedua setelah berjaya di Belaga, Sarawak. Mereka akan mencubakannya pula di Hospital Bintulu dengan menggunakan sistem operasi penerbangan dekat komersial, kemudian disambung oleh penerbangan tentera, kemudian disambung oleh kenderaan Kementerian Kesihatan untuk memastikan bahan yang disimpan dalam suhu minus 70 bagi pengedaran Pfizer, bagi pengedaran vaksin Pfizer BioNTech ni dapat berjalan dan dihantar ke kawasan-kawasan pedalaman untuk memastikan semua kumpulan sasaran pada bulan Mac, iaitu barisan depan, dapat disuntik. Kemudian Pulapol juga disahkan positif, ada 78, angka tinggi, tuan-tuan. Pulapol. Kemudian ada ni yang saya kata 426 ditahan engkar PKP makan di premis. Ini gambaran-gambaran disiplin yang sangat rendah ni. Tapi macam mana pun saya pernah ada mendengar kes, tuan-tuan, bahawa saman-saman yang dikeluarkan ada kala apabila diadukan, dia ada masuk kes, walaupun sikit kes dia, tapi adalah kes-kes yang tak masuk akal. Macam saya kata tadi, seorang lelaki warga Cina, seorang lelaki berketurunan Cina membaca akhbar, kemudian rumah dia depan taman, tuan-tuan, dia pergi baca dekat wakaf tu. Dan tak ada orang pun, dia pun disaman, dan besoknya saman dia dibatalkan oleh menteri sendiri. Jadi kita takut tak semua orang akan mendapat pembelaan seperti mana lelaki tua yang membaca akhbar di depan wakaf pondok taman dekat rumah dia. Kalau saman-saman itu dikeluarkan dengan kos yang sangat tinggi, dan biasanya yang struggle adalah orang-orang berpendapatan rendah, yang kena keluar bekerja yang kesana ke sini, yang kadang-kadang lupa terpakai tu. Jadi kalau kita saman 2,000, 3,000, kita akan mengulangi kesilapan kita yang pertama dulu. Kita ingat tak? Kita telah menyaman seorang kanak-kanak, seorang remaja yang ambil STP kerana keluar pergi beli Maggi tengah malam. Siapa yang tahu ini kes di Terengganu, tuan-tuan, waktu PKP kita yang pertama dulu. Ramai orang marah kerana setelah pelajar tersebut gagal membayar denda, dia dihantar ke reman di Marang. Masuk penjara, tuan-tuan. Seorang budak yang berusia 18 tahun yang berada di sekolah untuk belajar STP, tetapi melanggar perintah hanya kerana keluar beli Maggi pada waktu malam, kemudian didakwa di mahkamah, kemudian tak mampu bayar denda, dihantar ke penjara Marang. Dia berhati-hati juga pada KP, Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ni, kerana saya fikir kata SOP yang lebih penting untuk kementerian ambil adalah bagaimana mengawal kapitalis-kapitalis di sektor pembinaan, penghilangan dan juga pembuatan, kerana mereka yang menyumbang banyak kepada tragedi ni.
Berarti sekiranya kita mengenal pasti kes-kes positif di tempat mereka dan kes-kes tersebut berlaku kerana kecuaian, mereka patut didenda, tuan-tuan. Kalau satu kepala 1,000 bagi satu setiap kes positif, tuan-tuan, ini akan menyebabkan kilang-kilang dan tapak pembinaan berhati-hati. Kalau kerajaan compound satu kes 1,000, berarti token-token besar ni akan berhati-hati dalam menyelia kawasan mereka ketika mereka membuat wang berjuta-juta ringgit waktu kita semua dilarang bekerja kerana kita tidak tergolong dalam sektor ekonomi progresif ni. Mereka yang sepatutnya didenda supaya mereka mengambil langkah awal untuk mencegah jangkitan ketika mereka menghasilkan bertan-tan duit waktu 4 juta orang yang lain tak dapat bekerja. Itu je saya share dengan saudara dalam sesi pendek untuk 20 minit ni sebelum saya naikkan barang. Malam ni saya akan mulakan dengan item bantu kawan saya ni. Dia tak dapat datang, dia seller tapi dia tak dapat datang rentas sempadan. Saya akan naikkan dulu, ramai orang akan menunggu barang-barang branded ni. Saya akan naikkan dulu barang branded sebelum saya pergi kepada item terakhir, 28 lai barang terbaik. Ni saudara tengok ni, ini barang-barang terbaik daripada Hawaii. Semalam saya tak larat nak naik semua, tuan-tuan. Jual baju Hawaii ni meletihkan, satu-satu lai kena explain. Sebelum saya naik baju Hawaii item, kemudian saya akan pergi pada jean item. Malam ni pendek je, saya sasarkan 30 baju Hawaii. Kalau lebih saya ada sikit. Ni semua Hawaii branded, tuan-tuan. Branded dan juga made in Hawaii. Ni yang branded saya tak naik combo. Kemudian saya akan pergi pada seluar jean ya. Kerana satu adalah menyimpan tenaga untuk menyokong Liverpool beraksi malam ni, tuan-tuan. Kerana Liverpool memerlukan kemenangan setelah United gagal mencapai mata penuh semalam, satu berita yang menggembirakan saya. Bagaimanapun kita masih mengharap Leicester kalah pukul 10. Leicester akan bermain pukul 10. Tolong doakan Leicester tewas malam ni dan Liverpool boleh mengatasi West Ham. Kerana agak menggembirakan kerana Everton juga dikejutkan oleh kelab kecil semalam dengan kalahan 0-2. Jadi pada peminat bola sepak, anda sokong mana pun malam ni, tolonglah sokong Liverpool. Walaupun anda adalah penyokong MU, penyokong Chelsea, kita bersolidariti di bawah PKP ni untuk sama-sama menyokong Liverpool atas semangat bahawa inilah masa kita bersatu, tuan-tuan. Untuk memberi Liverpool 3 mata penuh bertemu West Ham dan kembali menduduki di tangga yang ketiga di belakang Manchester dengan kekurangan 1 mata. Yang pertama nanti pukul 10. Doa-doakanlah Leicester seri je, tuan-tuan. Kalau Leicester seri berarti Liverpool menang, mata yang sama, tapi Liverpool akan berada di tangga ketiga dengan lebihan jaringan gol. Soalan untuk Liverpool ya. Untuk Liverpool terima kasih. Kalau soalan untuk bersatu untuk Liverpool, alhamdulillah. Soalan apa, tuan-tuan? Saya buat lawa, kita dah stres, tuan-tuan. Saya pun, tuan-tuan, kena faham ni. Ini bukan suntikan Pfizer. Ini bukan suntikan Pfizer. Ini sukarelawan klinikal bagi fasa ketiga. Ini sukarelawan bagi fasa ketiga. Tak ada PM, tuan-tuan. Sukarelawan di seluruh dunia adalah mereka yang mengambil bahagian dan ujian klinikal fasa 3 berarti risikonya masih ada. Ujian klinikal fasa ketiga adalah biasanya risikonya masih ada dan setiap sukarelawan tidak akan dijamin oleh apa-apa pampasan sekiranya ujian ini gagal. Tapi secara rekodnya, ujian klinikal berjaya membantu Brazil merendahkan kos ya, kerana Brazil menawarkan berjuta-juta berpuluh-puluh ribu sukarelawan. Berarti di Brazil apabila Sinovac berjaya, Brazil menikmati banyak ujian percuma. Jepun juga, negara yang tak mampu mengeluarkan vaksin sendiri, mereka juga menawarkan sekarang. So jangan salah faham, tuan-tuan. Apabila datangnya Pfizer nanti barulah kita akan mengambil kira kumpulan awal yang akan disuntik. Itu pun dipanggil barisan depan. Setakat hari ini, tuan-tuan, belum pernah kita mendengar terma ahli politik ataupun anggota kabinet dalam barisan depan. Kita masih lagi mengatakan barisan depan adalah para doktor, kemudian jururawat, mereka yang berada dalam semua sektor kesihatan yang berhadapan dengan pesakit, pihak polis, anggota tentera, kerana dalam darurat anggota tentera bekerja. Mereka disebut barisan depan. Jangan buat sebarang prejudis ketika kita lihat terma antarabangsa. Besok kita semak terma antarabangsa. Apakah disebut barisan depan itu termasuk juga ketua negara? Untuk makluman saudara, Jokowi antara ketua negara yang menjadi orang yang menawarkan suntikan pertama. Tetapi tidak di England, Presiden Boris Johnson bukan orang yang pertama menawarkan pensuntikan vaksin. Begitu juga Presiden Merkel, Chancellor Merkel, dia juga tak menawarkan diri dia sebagai orang pertama untuk suntikan vaksin di Jerman. Tak, saudara. Berarti ada perbezaan itu, bahawa yang saya sebut ini adalah sukarelawan bagi fasa ketiga
untuk vaksin yang dibawa masuk daripada China, Akademi Perubatan China, yang saya kata 60 lebih orang ni. Ini bukan Pfizer. Pfizer dah disahkan selamat. Ini masih lagi ujian klinikal fasa 3. Berbeza tu, 3,000 orang, 68 orang mula hari ni. Dan untuk makluman saudara, jangan jump to conclusion mengatakan Perdana Menteri mengelak atau tidak. Kerana mengikut status sekarang, saya tak pernah mendengar mana-mana negara meletakkan status barisan depan ini adalah Perdana Menteri ataupun Ketua Negara yang di-Pertuan Agong ataupun Menteri Kabinet. Barisan depan dikelaskan pertama adalah mereka yang berada dalam sektor kesihatan dan kedua mereka yang berada dalam sektor keselamatan. Kerana kesihatan merawat orang yang dijangkiti, sektor keselamatan adalah orang yang menguatkuasakan undang-undang dan terdedah pada jangkitan. Itu aja. Ada soalan yang lain? Saya pun tak pasti ya. Dia tanya persatuan apa? Ketua Persatuan Penginap ada meminta penghilang. Mungkin dia boleh minta tuan-tuan pasal ramai. Ini yang langkah yang betul kalau kerajaan nak bagikan diskaun. Kerana kalau ujian lagi banyak ujian swab test dibuat, Persatuan Penghilang, dia panggil ni Persekutuan Penghilang Malaysia, FMM. Kalau FMM mendapat diskaun, itu lagi bagus tuan-tuan, sebab memberi diskaun untuk untuk ujian swab lebih rendah daripada menyediakan kos hospital dan rawatan kalau pesakit dia positif. Lebih baik prevention, pencegahan. Kalau ujian swab ni dapat mencegah rebakan di mana kilang-kilang dapat detect daripada awal sama ada beratus ataupun berpuluh pekerja dia clean, itu lebih baik daripada kemudian yang kita mahalkan ujian swab dan kemudiannya mereka tercetus positif dan setelah mewabak menjadi besar baru nak dikawal. Saya setuju je kalau tanya saya bahawa sekiranya kerajaan memberi diskaun pada Persatuan Penghilang Malaysia untuk membolehkan pekerja-pekerja mendapat ujian swab, bagi memastikan lebih baik mereka disuap dengan harga diskaun daripada kita menanggung kos untuk buat PKPD, iaitu memasang pagar, meletakkan pasukan keselamatan, kos menyediakan pusat pengasingan apa semua tu lagi tinggi tuan-tuan. Belanja je suap kalau mereka minta RM15 tu, sebab ujian suap kos dia, RTK dia hanya RM6 je kos dia, yang per ujian. Dan kalau mereka membayar dengan harga yang rendah tuan-tuan, itu lebih baik kerana kita nak sektor ekonomi berkembang tapi pada masa yang sama sektor ekonomi tidak menyumbang kepada peningkatan wabak COVID yang menjadikan kita semua panik. Okey, itu je kot ya. Seorang bertanya mengenai IMF, International Petabung Kewangan Antarabangsa, menyasarkan 7% pertumbuhan GDP KDNK. Malaysia pun letak 6.5 ke 7.5 dengan penguncupan pelabur asing tu. Sebenarnya pelaburan bukanlah utama. Yang penting adalah melihat KDNK kita. Kerana KDNK domestik. Sebab tu saya katakan bila kerajaan bila kerajaan membenarkan 5 sektor ni berkembang, iaitu ekonomi, sektor penghilangan, pembinaan, sektor pembuatan, sektor peruncitan dan perkhidmatan berjalan. Dia penting kerana ekonomi domestik menyumbang 48% daripada GDP negara. Berarti pelaburan asing menambahkan potensi, penyusutan pelaburan asing mengurangkan potensi. Tetapi GDP kita 28% datang daripada ekspor, datang daripada penghasilan minyak yang saya rasa akan mencapainya kerana harga minyak meningkat pada paras yang lebih baik berbanding sebelum ini. Satu. Yang kedua adalah ekonomi domestik dipacu 48% oleh sektor SME. Yang itu menyebabkan kenapa waktu kita buat PKP kita membenar 5 sektor pembuatan ini berjalan, kerana sektor pembuatan ini menyumbang sektor pembuatan penghilangan, pembinaan, peruncitan dan perkhidmatan menyumbang 48% pada ekonomi negara. Apa yang terjejas sekarang adalah ekspor tuan-tuan. Kerana 48 campur duit minyak 28% tu, kita dah ada 70 lebih persen dah. Dan akhirnya adalah sektor ekspor. Berapa cepat kita boleh membuka laluan ekspor dan berapa besar, berapa cepat negara-negara yang menerima ekspor utama daripada Malaysia, iaitu China, Singapura dan juga Amerika, Japan, boleh memulakan apa yang dipanggil sebagai bubble ekonomi, di mana walaupun tak berkembang dengan cepat tetapi selamat untuk hubungan perniagaan perdagangan antara Malaysia dan Tokyo, Malaysia dan China, Malaysia dan Singapura dan Malaysia dan Amerika, kerana itu adalah gelembung ekonomi yang paling besar. FDI hanyalah menyumbangnya sangat sedikit, tetapi peluang pekerjaan akan datang daripada FDI. Kerana FDI adalah nilai tambah bagi sektor ekonomi. Tetapi sektor ekonomi yang pertama telah dipacu oleh yang saya sebut tadi itulah. Pelancongan kita hilang langsung, kita boleh anggap 0 bilion. Setiap tahun pelancongan kita adalah 100 bilion. Setiap tahun. Dan tahun lepas tu, bila kita tutup negara kita, kita kehilangan 90 bilion pelaburan pada sektor pelancongan. Sebab tu sektor pelancongan lumpuh terus. Hampir saja kita sebut gulung tikar. Dan tahun ni saya rasa akan berpanjangan juga cabaran untuk sektor pelancongan. Berarti kita kehilangan sektor pelancongan yang menyumbang hampir 8% daripada GDP negara tu. Itu yang lebih mengesankan berbanding daripada FDI. Okey. Saya nak mengacau itu bisnes orang. Lock parcel. Lock parcel ni dia tak tunjuk semua barang. Lepas tu dia kena lock.
sometimes you akan dapat barang yang bukan sekualiti mana you preview. Katalah saya ada 10 barang, jadi isu sekarang ni. Dalam satu lock. So saya tunjuk 1, 2, you all ambil. Saya tunjuk barang 300, dan you all setuju ambil, saya tutup. Lepas tu saya jual. Jadi 8 tu tak dapat di preview. Dia orang petikaikanlah dengan menganggap dia sama macam judi toto apa semua. Saya rasa tak perlu tarik benda jadi panjang. Pada saya adalah apabila kedua-dua pihak bersetuju. Itu pihak ketiga tak payah. Macam saya tak mau komen sebab saya pihak ketiga. Kalau saya nak beli, tuan-tuan, dulu saya beli barang, banyak kawan-kawan jenakakan saya sebab saya nak satu barang, saya sanggup bayar dengan harga yang tinggi sebab saya adalah pemain. Saya bukan reseller. Berarti kalau dulu, saya cerita tuan-tuan, dengar bila kita jadi orang ketiga. Kita tak faham ni, pembelian barang-barang bundle ni, dia bersangkut dengan interest, itu kepentingan orang yang nak main tu. Macam saya dulu, orang selalu nasihat saya, Zainal, jangan ambil dead stock Levi's Mr. Bombastic saiz 34, 36, jangan ambil lebih pada 800. Saya kalau orang bawa 1000, saya akan tawar 900, saya ambil. Lebih, walaupun lebih daripada harga pasaran, iaitu 750 ke 800. Kerana saya bukan reseller. Saya ambil kerana saya tahu itu barang tak akan jumpa lagi dalam bentuk dead stock. Jadi saya simpan. Saya simpan dalam ambil kerana nak pakai tak sesuai dengan saya. Dia gelebus besar seluar tu. Dan saya bukan seorang Levi's. Saya bukan seorang Levi'zer. Saya ambil. Begitu juga bila saya main barang-barang tentera, tuan-tuan. Yang barang-barang tentera saya pakai tu. Semua orang menganggap bahawa saya telah membeli melebihi 10-20% daripada harga pasaran. Sebab ini adalah anggaran antara seller dengan seller. Tapi bagi buyer, tuan-tuan, kita beli adalah bukan berdasarkan minat. Sebab tu saya kata kadang-kadang susah kita nak menjadi campur tangan pada perniagaan orang apabila pihak satu dan pihak kedua bersetuju. Jadi orang ketiga mempunyai view yang berbeza. Sebab kalau saya seller, berani dia makan barang tu 4,500. Itu pandangan saya sebab kalau saya fikir balik saya ambil 4,500, saya jual balik mungkin dapat 3,800. Saya dah rugi 700. Tapi bagi orang makan, set makan, dia tunggu benda tu 2 tahun dah nak dengar dead stock Levi's Mr. Bombastic 80-an. Kata Bombastic 80-an tu yang keluar address dia tu, yang keluar dia punya kod nombor below 90 tu. Dia akan ambil, tuan-tuan, sebab dia menunggu lama. Bagi dia, apalah erti 100 yang dia bayar lebih pada pasaran kerana dia set makan. 800 tunggu tak dapat, tambah 100 barang depan mata. Jadi saya tak mau campur tangan dalam isu ni kerana saya dah beritahu pada saudara, sudut pandangan orang ketiga boleh menjadi sudut pandangan fitnah. Kerana dia asal orang nombor 1 dengan nombor 2 setuju, kita janganlah pandang orang nombor 1 pandai, orang nombor 2 bodoh, orang nombor 1 menipu, orang nombor 2 kena tipu. Sebab dalam permainan perniagaan, tuan-tuan, orang beli property pun macam tu je, tuan-tuan. Siapa yang main property pun sama je. Bodoh kau ambil rumah tu sepatut value dia 900,000. Bagi orang yang nak menjual semula, 900,000 dia rasa rugilah sebab rumah tu boleh jual 1.2 juta. 300,000 tolak cukai perumahan, 300,000 tolak stamping, tolak kos lawyer, untung 70,000. Bagi dia, tapi bagi orang yang nakkan rumah, ini rumah yang dekat dengan pekerjaan, dia suka sebab ada pool, ada kedai runcit, anak dia tak payah seberang jalan, dia beli. Sebab kayu ukur orang membeli dengan orang yang melabur adalah hal yang berbeza. Jadi sebagai seller, saya tak akan masuk campur. Sebab saya juga berniaga. Saya tak akan komen kerana itu seller lain punya game plan. Jadi saya tak mau kata salah atau benar sebab dalam kes ini hanyalah dua pihak selesaikan, iaitu pembeli dengan penjual. Bila kita menjadi orang ketiga, buatlah keputusan, simpan dalam hati. Kalau saya tak ambil. Kalau aku makan ni lebih 100 pun aku makan. Macam hari ni, tuan-tuan, Apam tunjuk dekat saya satu orang nak jual Red Wing. Saya bincang dengan Jack tadi. Red Wing dia nak jual size 11, high cut yang dah tak keluar dah. Saya minta Apam tanya price tu, terus saya nak makan je kasut tu. Berarti saya sanggup makan overprice kerana saya kata model tu dah tak ada. Ni saya bincang dengan saudara macam mana hidup saya sebagai pemain. Sebab saya dalam kasut saya bukan reseller. Sekejap saya tunjuk saudara. Tak ada rasa saya tinggal di rumah model tu. Jangan saya tunjuk saudara. Tak apa, sabar sekejap. Sabar, berapa view kita ada ni? Saya tunjuk saudara supaya saudara faham bila saya menjadi seller di mana perasaan saya, bila saya menjadi player di mana perasaan saya. Atas belakang ni. Okey, ni model dia. Ini model kesayangan sebab dianggap oleh pemain Red Wing selain daripada Iron Ranger, ini adalah model tradisi Red Wing. Orang main Red Wing, siapa yang main Red Wing daripada 80s, dia belajar main Red Wing daripada 80s, dia tak akan recommend Arisetter. Dia akan recommend model ni. Model ni aku tak tahu nama model dia ni. 8804.
Ini 8804. Dalam permainan sekarang dia ada dua. Satu adalah kita ukur benda hitam ni. Kalau kita dapat button tembaga, kita akan dapat warna hitam ni pecah. Sebab teknologi itu dia tak dapat. Waktu Red Wing keluarkan yang button tembaga ni tuan-tuan, bahagian ni mudah pecah. Tak tahan masa dia pecah. Kalau kita dapat button berwarna tembaga dan bahagian ni tak pecah, bonus. Walaupun kasut tu dah pecah-pecah sikit, 800 kita makan. Kalau saiz hidup. Berarti saiz hidup ni 10 naik ke atas. Okey, bila Apam tunjuk dekat saya, body kasut tu semua dah hancur. Tapi saya tahu body boleh buat balik. Saya polish, saya pakai Vaseline, saya buat balik barang cantik. Sebab dia punya high cut. Yang dah tak keluar sekarang model ni, keluar high cut. Kita panggil sky high. Sky high. Jadi saya offer dengan Apam, offer dia. Tapi kalau orang tu gamekan saya balik dengan harga, katalah saya minta 400, dia nak buka 6,5 tapi dia kunci, saya akan bayar. Sebab barang tu nak cari tak ada. Berarti seorang akan kata, kalau orang tak biasa, dia bukan player, dia akan kata, baik beli yang ini je. Tapi bagi player macam saya, yang memang dengan Red Wing ni tak boleh duduk. Boleh jadi gusar tu, saya duk push Apam tu, saya tanya, dia reply berapa harga dia nak bagi. Sebab barang tu hanya player je tahu. Sebab kalau kita nak cari tak jumpa. Saya pergi dekat anti, bayar lebih 10% pun anti tak boleh cari. Sebab barang dah tak keluar. Dan condition dia hantar dekat saya, kulitnya memang season, tapi benda ni tak rosak. Benda ni tak rosak. Berarti itulah yang kita nak apabila kita main model 8804. Iaitu 8804, kena jaga yang ni. Sebab tak pandai jaga, yang ni pecah habis. Terbetas dan kasut tu dah hilang grade dia. Ya, Vaseline. Vaseline biasa yang pelembab bibir tu. Pakai Vaseline tu je. Kalau nak mahal beli. Tapi saya pakai Vaseline je tuan-tuan. Sebab kalau Vaseline boleh buat hari-hari. Kalau minyak tu pun nak cari susah. Saya pakai Vaseline. Sebab kesan kilat Vaseline lagi cantik. Mint oil. Tapi saya pakai Vaseline dan tak larat main mint oil ni. Macam-macam oil dah ada kat rumah saya. Oil dalam tin dan semua. Tapi saya selesa Vaseline je cepat. Berbual kat gabus. Dia licin jalan cepat. Saya muncul berkilat. Tak ada masalah. Saya pakai Vaseline lama tuan-tuan. Saya pakai Vaseline. Dan mostly saya tak buat pun kasut saya. Saya tak pernah jaga kasut saya dengan minyak-minyak. Rumah saya macam-macam minyak tuan-tuan. Tinggal minyak lintah je saya tak pakai atas kasut. Takut kasut tu lebih besar daripada saiz asal dia. Pakai minyak lintah taburan. Besok kasut je saya 13 tuan-tuan. Sebab minyak besar, minyak lintah kan memanjangkan saiz. Jadi saya tak pakai tuan-tuan. Saya pakai Vaseline je. Okay. Saya pakai Vaseline je. Itu saya bagi tahu kata, dulu semua orang anggap saya bodoh. Saya digambarkan sebagai salah seorang pembeli yang bodoh di kalangan kawan-kawan saya. Sebab saya kawan dengan seller tuan-tuan. Saya pergi kampung baru, semua seller. Jadi semua orang anggap, kau boleh makan ke seluar tu 900. Bagi seller memanglah tak boleh makan. Sebab kalau dia beli 900, dia nak jual balik Levi's, Mr. Bombastic. Market price adalah 800. Saya ambil lah nak jumpa saiz saya. Saiz sharp 34 dan 36. Bukan selalu dapat. Pasal itu saiz hidup. Datang ada orang tolak 700. Saya 40. Ada orang nak tolak 700. Saya 28. Jadi masa zaman Mr. Bombastic Deadstock melimpah masuk ke pasaran Malaysia, orang valuekan dia 700 ke 750 ke 800. Semua seluar saya beli 900. Sebab bila saya tawar je 900 tuan-tuan, semua pemilik akan datang cari saya untuk beli jual kat Abang Zainal. Sebab Abang Zainal akan beli dengan harga yang tinggi. Saya beli sebab saya simpan. Saya simpan seluar tu. Jadi beza dia saya boleh ukur sekarang. Bila saya jadi seller, saya jadi buyer dalam benda beza. Macam juga kasut Red Wing saya beritahu saudara kan. Kalau datang macam Red Wing ni, orang ni reply kat Apam 6,5 tanpa sekurang. Saya suruh admin transfer duit sekarang. Sebab saya tahu kata barang tu tak ada. Serupa je saya cerita kat saudara. Kalau jumpa Red Wing fully hijau tu, fully hijau Red Wing yang Aris Setter ni, saya minta orang cari sekarang. 3,000 saya standby duit pun anti tak boleh cari kat saya. Dia keluarkan body ni sepenuhnya hijau. Saudara Google, dia body ni penuh hijau. Leather ni adalah dia keluar Aris Setter ni, model yang sama ni, iaitu nombor nombor dia adalah, saya cerita panjang sikit 9874 warna hijau. Saya pernah minta anti cari dekat saya up to 3,500 saya nak. Tak dapat. Tak ada saya 11. Jadi kalau saya beli kan, berapa kau boleh jual balik? Dia susah lah. Pasal saya dengan Red Wing, saya bukan seller. Saya memang orang makan Red Wing. Okey? Okey. Jadi beza dekat situ, kita jangan masuk campur sebagai orang ketiga tuan-tuan. Biarlah pembeli dengan pembeli dan peniaga berurusan. Bukan semua keluar cantik. Okey? Dia orang tak kira panjang-panjang ya. Okey dah. Apa dia?
Kalau siapa nak besarkan, saya dengar macam tu lah kan, minyak lintah boleh panjangkan. Jadi saya tak bagi pakai kat kasut saya, takut jaga besok saiz 13. Cubalah, takut nanti panjangnya kulit tapi dia tak boleh panjangkan tapak. Kan dia kuat pada kulit. Jadi barang tu buat untuk kulit, kan benda tu kulit. Takut nanti kulitnya panjang, tapaknya pendek. Sebab dia tak dibuat, urutan minyak lintah tak dibuat untuk tapak getah ni. Jadi hati-hati tuan-tuan, jangan mengurut kasut Red Wing anda untuk besar dengan menggunakan minyak lintah. Okey.